Baiklah, bertemu kembali dalam cerita. Di permulaan Ramadan ini pastinya kalau kita bercakap untuk melatih anak-anak berpuasa ini, pastinya memberi satu cabaran juga kepada ibu bapa, terutama ibu bapa pasangan muda yang mungkin pertama kali anak sulung yang nak mengajar. Bagaimana, apa cara pendekatan yang boleh kita lakukan untuk mengajar anak bermula melatih mereka untuk bermula berpuasa pada tahun ini, dan di awal Ramadan ini pastinya ada tips dan juga cara-cara yang boleh kita fahami dan pelajari. Dan saya nak bersama dengan Profesor Datin Dr. Mariani Magno, Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Malaysia menerusi panggilan. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Isro Awani. Pertama sekali, dalam konteks ibu bapa muda terutamanya, untuk melatih anak-anak ini dari sudut psikologinya, bagaimana kita ingin memahami pendekatan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dalam melatih anak-anak, dan pada usia berapa yang sesuai itu untuk melatih anak berpuasa ini, Prof? Okey, bagi pasangan ibu bapa yang muda, ya, mereka telah melalui zaman berpuasa waktu mereka masih kecil lagi, ya. Malah mereka juga melihat pengalaman-pengalaman bagaimana adik-adik mereka yang masih kecil dilatih oleh ibu bapa masing-masing, ya. Jadi itu boleh dijadikan pengajaran. Tetapi lain hal kalau mereka sendiri perlu memastikan anak mereka, terutama yang masih lagi muda dalam alam perkahwinan, dapat anak yang sulung. Jadi mereka perlu memahami sendiri kerana anak, sikap anak itu, dan apa yang dikatakan kelebihan dan juga kelemahan anak itu. Jadi dalam konteks berpuasa ini, ibu bapa yang pada peringkat usia muda ini perlu melihat kemampuan anak itu berpuasa. Kerana anak ini kalau boleh, terutama yang kecil, jangan dipaksa. Kerana kita mahukan anak itu melakukan satu-satu aktiviti itu dalam keadaan yang seronok, ya. Jadi kita ambil umur 4 tahun. Kenapa saya ambil umur 4 tahun? Kerana kalau dalam konteks psikologinya, anak yang berumur 4 tahun ini sudah boleh memahami arahan, ya, sudah boleh memahami apa kata-kata yang disampaikan oleh ibu bapa. Jadi sekarang ini sampai masa untuk ibu bapa mencari idea ataupun cara bagaimana untuk memberikan motivasi pada anak, yang memastikan bahawa anak-anak ini nanti boleh berpuasa dengan mereka, ya. Dan kita perlu perkenalkan, ibu bapa ini tadi juga perlu perkenalkan lah, ya, puasa ini apa. Puasa itu adalah sebagai satu ibadah. Bukan katakan terlalu awal untuk menyebut perkataan ibadah, tapi masih boleh disebut. Yang paling penting ialah ibu bapa yang dalam usia muda itu perlu memastikan bahawa anak mereka boleh melakukan aktiviti berpuasa dalam keadaan yang seronok. Dan untuk melakukan perkara tersebut, janganlah diminta anak itu berpuasa 1 hari penuh. Mungkin boleh dibuat cara berperingkat-peringkat. Mungkin 1/3, mungkin hari pertama pukul 12, atau hari pertama pukul 11. Hari kedua mungkin seterusnya, dan akhirnya sampailah mungkin mengambil beberapa hari untuk melatih mereka supaya dapat berpuasa 1 hari. Dan apabila mereka telah lengkapkan waktu berpuasa ikut kemampuan mereka, pujian perlu diberikan dan galakan juga perlu diberikan. Selama ini kita tahu bahawa bagi anak-anak kecil, saya masih ingat lagi masa kami masih lagi kecil, ibu bapa memberikan ganjaran. 1 hari berpuasa RM2. Itu kalau dululah, ya. Jadi kalau boleh ganjaran itu kita cuba elakkan. Cuma ganjaran itu mungkin boleh kita katakan ganjaran yang lebih kepada tidak tetap. Kalau ganjaran berskala tetap ini tidak sesuai, kerana ini akan membuatkan anak itu berfikir, okey, kalau dah buat sesuatu mesti ada ganjaran. Jadi tidak mahu melatih anak kita berpuasa ini untuk mendapatkan ganjaran. Yang paling penting ia adalah sebagai satu ibadah, dan tidak terlalu awal untuk didedahkan perkataan-perkataan ibadah ini. Dan bagi ibu bapa pasangan yang muda, perlu tahu, perlu banyak membaca, terutama buku-buku tentang psikologi kanak-kanak, supaya mereka memahami bagaimana cara untuk membuatkan anak itu bermotivasi untuk berpuasa. Waktu sahur bagaimana, waktu berbukanya bagaimana,
Dan banyak lagi orang kata cara-cara yang lebih sesuai, Faris. Ya, Prof, kalau sebelum pandemik dulu, mungkin dalam bentuk, kalau Prof katakan dalam bentuk ganjaran, mungkin bawa ke bazar Ramadan, mungkin boleh beli makanan favourite anak itu sendiri kan, makanan kegemaran anak, dan juga mungkin maknya mungkin akan masak makanan untuk berbuka yang mungkin sedikit istimewa, special dan sebagainya. Jadi dalam bentuk ganjaran ini kita faham ya, elakkan dari segi dalam bentuk keuangan ataupun lebih kepada dalam bentuk galakan dan sebagainya. Tetapi dalam usia meningkat usia kanak-kanak itu, apakah bentuk ganjaran ataupun galakan yang boleh dilakukan? Mungkin kata-kata semangat, ataupun apakah bentuk yang boleh dilakukan, galakan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa itu sendiri, terutama kalau nak kejut bangun sahur juga, kadang-kadang mungkin satu cabaran juga. Nanti kalau tak sahur, macam mana nak puasa dengan tempoh lebih panjang lagi? Mungkin Prof boleh kongsikan pendapat Prof berkenaan dengan perkara ini. Sebenarnya anak-anak ini, bila kita nak bercerita mengenai puasa, motifnya bukan nak minta dia berpuasa. Motif yang utama ialah untuk kita, memang motif kita untuk dia berpuasa. Tetapi untuk mereka berpuasa, mereka mesti memahami apa itu puasa dulu. Buat bahasa yang santai-santai, iaitu tidak boleh makan, tidak boleh minum dari waktu ini ke waktu ini dan sebagainya. Jadi peringkat umur kanak-kanak ini memang berbeza ya. Kalau waktu umur 4 tahun itu boleh dilatih berpuasa tidak penuh, maknanya separuh hari, suku hari dan sebagainya. Apabila mereka meningkat umur 5 tahun, 6 tahun, dengan pengalaman sebelum itu sendiri pengalaman itu telah mendedahkan pada mereka, sekarang dah sampai masa untuk berpuasa sepenuh hari dan sebagainya. Baik, waktu sebelum pandemik, ganjarannya mungkin ya, ganjaran yang tidak nampak. Okey, jom kita pergi bazar Ramadan untuk beli makanan yang adik atau yang abang suka dan sebagainya. Waktu pandemik sekarang ni memang kita tak boleh bawa dia keluar, kalau boleh elakkanlah ya. Jadi apa yang paling penting ialah ibu bapa itu sendiri harus menyediakan juadah yang menjadi kegemaran mereka. Tidak perlu buat banyak, buatnya sedikit. Waktu sahur, ini kegemaran makanannya. Waktu buka puasa, ini kegemaran makanannya. Malah kita bertanyakan pada dia. Jadi pada saya ini sama juga kalau sebelum pandemik, kita bawa dia ke bazar Ramadan, kita minta dia tunjuk-tunjuk, okey, makanan mana yang suka. Jadi bila sekarang ini dalam keadaan suasana sekarang ini, kita tanya pula dia, apa makanan yang mereka mahu makan waktu berbuka puasa? Apa makanan yang mereka makan waktu bersahur? Tetapi kalau boleh, makanan yang nak dihidangkan itu kita berikan sedikit, orang kata, senarai-senarai. Dan antara senarai-senarai itu harus selitkan makanan-makanan yang lebih berkhasiat, yang lebih berserat, supaya bila mereka puasa pada siang hari sama ada setengah hari, sepenuh hari, mereka masih lagi kekal bertenaga dan mereka masih lagi kekal kenyang, Faris. Jadi kadang-kadang kita ni, kadang-kadang orang dewasa pun nak kejutkan sahur pun satu cabaran, terutama untuk suri rumah ya. Satu cabaran untuk mengejutkan mereka dalam rumah bersahur. Jadi untuk bersahur pula kita tahu bahawa bila nak mengejutkan anak kita bersahur, janganlah menggunakan lampu-lampu yang dikatakan malap, yang ala-ala suruh tidur. Kita terangkan bilik, terangkan kawasan rumah itu. Mungkin kita bunyikan lagu-lagu yang menjadi kegemaran mereka supaya mereka bangun bangkit. Lagu kegemaran adik, lagu kegemaran abang. Jadi bukan saja setakat makanan dan sebagainya, banyak lagi kaedah lain. Dan Faris, ini saya kongsikan juga bahawa kita berikan mereka satu orang kata tanggungjawab. Okey, sahur ini mama dan papa kalau boleh nak adik tolong mama sediakan itu dan ini. Jadi ambil giliran. Dan saya pasti mereka suka dengan pengiktirafan yang diberikan oleh kedua-dua ibu bapa, yang mana sebelum ini mungkin mereka hanya banyak bermain. Jadi sampai masa dalam bulan Ramadan ini kita terapkan juga pengajaran yang lain, disiplinnya, tanggungjawabnya, dan bukan setakat kita kata nak beri imbuhan, nak beri ganjaran, tetapi ganjaran pada saya ini juga lebih kepada kita melatih mereka untuk satu, mendisiplinkan diri, jalankan tanggungjawab yang baik dan mengambil giliran untuk jalankan tanggungjawab. Dan yang paling penting ialah perlu anak-anak ini dipuji,
dan diberi galakan. Ya. Kalau kata boleh nak diberikan insentif itu, terpulang. Tetapi nasihat saya, janganlah memberikan ganjaran yang berskala tetap. Maknanya bila berskala tetap, mereka tahu bahawa setiap apa yang mereka buat, mereka akan diberikan ganjaran itu di akhir selesainya satu-satu aktiviti yang perlu mereka buat itu. Baik, terima kasih Profesor Datin Dr. Mariani Magno, Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Malaysia mengulas berkenaan dengan berkongsi juga tips dan juga nasihat kepada ibu bapa, terutama pasangan ibu bapa muda dalam memberi didikan, galakan kepada anak-anak mereka untuk mula melatih mereka berpuasa. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Datin Dr. Mariani Magno dan pastinya banyak lagi kandungan-kandungan menarik berkaitan dengan Ramadan akan kami kongsikan terutama termasuklah di laman web kami di astroawani.com juga banyak artikel-artikel menarik termasuklah daripada para kolumnis kami juga kandungan berkaitan dengan Ramadan akan kami kongsikan bawakan sepanjang bulan Ramadan ini. Sekian sahaja cerita untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.